Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita dapat sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Orang saleh duduk mana dia? Duduk dalam taman. Taman dia di mana? Di syurga. Jadi seolah-olah kita duduk atas dunia hari ini duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini diibarat seperti duduk dalam taman syurga. Pasal duduk sini kita nak pergi ke asli dia tu, insya-Allah. Kita dalam perbincangan kita dalam Kitabul Azkar, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyebut kepada kita tentang dalam kitab kita ni, Kitabul Azkar, babu fadli zikri, kelebihan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke 1425. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi perbincangan kita di dalam bab bacaan di dalam rukuk dan sujud. Bacaan, zikir, rukuk dan sujud. Tengok apa kata Aisyah. Tengok terjemahan dia tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya. Ikut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Coba apa ingat. Mudah je tu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi doa ni dibaca di mana? Nabi kita banyak baca doa ni di dalam rukuk dan sujud. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang pertama tentang bacaan. Subhanakallahumma hamdika, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Makna hadis ini hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak baca ni? Timbul lagi bila nak baca. Jawab dianya ketika selepas kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu yang tinggal tu, itu yang asli khas dia. Yang tu 3 kali. Habis tu baru kita sambung ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu satu bacaan. Wa anha, daripada Aisyah lagi radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuk dan sujudnya. Ikut. Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh.
Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ingat dah? Tak ingat mana? Mahu duk kata dah selalu nama ni. Jangan tak tahu nak letak mana ya dah. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Hadis ini riwayat Muslim, artinya maha bersih, suci dan bersih Tuhan para malaikat dan Tuhan ruh, yakni Jibril alaihissalam. Bacaan yang pertama tadi arti dianya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, tu maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Allahumma ufilli. Muttafaqun alaih. Dua hadis ini di antara zikir-zikir yang bertempat. Zikir tempat dianya dalam rukuk dan dalam sujud. Nabi kita baca ni bila setelah turun Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam ayat ni Tuhan arahkan fasabbih bihamdi rabb, bertasbih puji Tuhanmu, wastaghfir dan minta ampun. Maka Nabi baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufilli. Jadi dalam hari sini Allah Ta'ala arahkan supaya puji Tuhan dulu baru kita minta ampun. Kita dengan Allah Azza wa Jalla inilah di antaranya kita kena puji Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang indah, Asma'ul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, baru kita minta. Tapi kita kalau dengan manusia ni mari puji kuat-kuat, hai dia kata parok kuat bodek, lain manusia. Tapi Allah SWT itu adab berdoa, kita kena mula dengan tasbih, mula dengan tahmid. Jadi surah ini kata di para ulama, hadhihi surah ya ajal tempoh ya, seolah-olah satu isyarat kepada kita nak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata apa, bila turun ayat ni aku nampaklah ajal wafat Rasulullah sudah dekat. Sebab Tuhan bagilah jaa nasrun, Allah dah bantu Nabi, Mekah boleh ambil dah, haji dia pergi dah, pembukaan sudah banyak, maka manusia peramah dah ikut Islam, artinya pembawa risalah ini akan diambil. Itu kepahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hasilnya ayat ini memerintahkan, Allah Ta'ala perintah Nabi-Nya supaya bertasbih dengan memuji Tuhan yang beristighfar. Maka Nabi jadikan dia istighfar ni di mana? Di dalam rukuk dan sujud. Dalam rukuk dan sujud itu istighfar. Hadis yang kedua Aisyah tadi, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, arti dia anta subuhun qudus, engkau ya Allah maha suci. Qudus itu suci juga. Ini dia panggil mubalaghah, bersangatan kita memuji Allah Azza wa Jalla dan membersihkan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan ataupun sebarang penyelewengan yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam. Hadis yang ketiga, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum, rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu rukuk, fa'azzimu fihi rabb, agungkanlah Allah Tuhan kamu. Mana kita kena besarkan subhana rabbiyal azim,
Itu makna agungkan Tuhan Allah. Dalam rukuk besarkan, dan dalam sujud perbanyakkanlah doa. Waktu sujud kita diminta supaya banyak berdoa. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum, kerana ia layak, besar potensinya untuk dikabulkan doa kamu. Hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Jadi dalam rukuk kita kena ta'zim ar-Rabb, sujud kita kena berdoa. Hadis ini diambil daripada hadis yang panjang. Nabi kata, ala wa inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajidan. Aku dilarang daripada baca Quran dalam rukuk dengan sujud. Tak boleh kita baca Quran. Tapi kalau Quran jadi doa macam Rabbana atina fid dunya hasanah, itu tak ada masalah. Nak pergi baca Fatihah dalam rukuk, tak, bukan tempat dia. Ini menunjukkan bahawa ibadat itu tauqif. Ibadat kita kepada Allah Ta'ala ini tauqif, satu amalan yang terikat dengan masa, dengan tempat, dengan cara dia. Tak boleh kita reka-reka sendiri. Karena itu Nabi kata, kalau nak kira Quran, bacaan yang paling mulia sekali Quran. Tapi Nabi kata, inni nuhitu wa inni nuhitu, aku dilarang daripada baca Quran dalam rukuk dan sujud. Jadi kita kena dalam rukuk sujud, apa kita nak buat? Kita kena berdoa banyak. Jadi siapa dia ada hajat, ada keperluan, ada benda-benda yang nak mustajab, nak minta dengan Allah Azza wa Jalla, kita minta di mana? Minta dalam sujud. Waktu sujud, doa situ. Dalam solat mana boleh baca ikut Melayu. Belajarlah sikit. Nak minta apa? Anak nak periksa, orang tua tak sihat, nak minta projek, mari belajar dengan ustaz sikit, tulis. Nak projek apa ni? Kat ustaz apa bela-bela tulis, bertanya juga apa juta lebih kurang ni. Tak kira lah, lepas pala tulis RM10 abuinya dah. Biar padan dengan projek tu juga kawan. Baik, tidak jadi masalah lah, itu atas perundingan dengan ustaz tu lah. Yang pentingnya kena ambil bahasa Arab, doa dalam sujud. Jangan duduk kita ni tukar tempat, nak doa lepas maya. Assalamualaikum, salam baru berdoa. Allah lah. Doa yang mustajab dalam solat tu. Dalam solat tu dia panggil sedang kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla terus. Tiba-tiba kenapa kita nak keluar, nak pergi luar baru nak. Jadi jangan tukar tempat. Banyak ini kita ni, isu bertukar tempat ni banyak benda. Waktu nak berdoa, doa luar solat. Sama juga dengan semaya solat jenazah. Orang berdoa dalam solat, dalam takbir ketiga, kita pergi doa lepas maya. Banyak cerita. Hadis yang seterusnya, hadis Ibn Abbas ini menunjukkan bahawa di antara tempat yang mustajab doa di mana? Faqaminun an yustajabu lakum. Nabi kata tempat yang paling hampir, yang paling dekat untuk kita mustajab doa kita, iaitulah ketika sujud. Ingat. Kena ingat tempat-tempat mustajab doa ni, ambil. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a, rawahu Muslim. Kata di Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat yang paling dekat, akrab maknanya saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, adalah ketika dia sedang sujud. Kita sujud ini dikira saat yang paling dekat. Apa yang saat paling dekatnya? Yang kita sujud tu dengan apa? Dengan kepala lutut, dengan muka kita. Muka manusia ni di antara alat, di antara anggota yang sangat mulia. Pasal itulah Tuhan letak atas dia. Tiba-tiba muka yang kita sayang, muka yang tempat yang mulia ini diletak di atas lantai. Tempat kita sujud tu tempat orang cium ke tempat orang pijak? Tempat orang pijak. Tempat orang pijak. Kita letak muka kita. Artinya tempat yang paling kita menghina diri kita untuk Allah Azza wa Jalla. Tempat yang paling rendah sekali yang kita tunjuk. Maka
perhambaan kita, kemuncak kepada kehinaan kita kepada Allah Azza wa Jalla ini menjadi sebab hampirnya seorang hamba itu dengan Allah. Maka ketika hampir itulah waktu telah kita berbisik, bermunajat, angkat permohonan kita, Rabbighfirli, ya Allah minta ampun. Subuhun qudus Rabbul malaikat wa ruh, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi tempat ini tempat yang kita nak doa, tempat yang mustajab. Sebab apa? Di sinilah tempat kita hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat, tempat yang kita tengok tawaduk kita tinggi, maka darjat untuk dikabulkan doa lagi tinggi. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Ini belajar. Kita belajar di antara doa yang Nabi kita baca dalam sujud lagi. Yang tadi dua doa yang tadi kita belajar, sujud dengan rukuk sekali. Yang ini dalam sujud. Ikut. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Tengok bagi betul-betul, ikut biar kena. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Tengok makna dia cukup menarik. Ya Allah, ampunilah air dosaku semuanya. Kalau kita kata setakat itu cukup dah tu. Ya Allah, ampunlah dosa aku semua sekali. Tapi kita detailkan lagi, kita perincikan lagi apa semua tu. Sama ada yang kecil, kita tak nampak dosa ni, maupun yang besar, dosa kita hak besar kita nampak, kena ke orang ke apa benda. Ataupun dia panggil yang tersembunyi ni ada. Sama ada yang dahulu, lama-lama zaman kita muda lagi, dosa ampunkan. Ataupun yang sekarang, aku buat dosa sekarang, ampun. Wa alaniyatahu, yang nampak dosa terang-terang kita panggil. Ambil barang orang, mengumpat orang, itu terang. Wa sirrahu, dan yang tersembunyi yang kita tak nampak. Apa yang tersembunyi? Penyakit-penyakit ada dalam jiwa kita. Dengki ke orang, hasad ke orang, sakit hati ke orang. Ini semua dosa. Ataupun ada benda-benda yang dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita minta Allah Ta'ala lengkap permohonan kita ni, lengkap. Jadi bila kita baca hak ni, nak semua sekali maafan itu, minta semua, itu dia panggil yastahdiruz dzunub, kita teringat balik dosa-dosa yang lepas. Bila kita kata ya Allah, ampunlah dosa aku hak lepas-lepas, tak terbayar dalam kepala kita apa benda yang kita buat waktu lepas. Semaya juga, tapi akhir waktu, kadang-kadang terlepas waktu. Ada kalanya ambil benda-benda orang, tak hantar balik. Ada banyaklah benda-benda yang yastahdir. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Menarik, Imam Nawawi malam ini dia bawa hadis-hadis yang jelas kepada kita untuk kita beramal terus. Jangan duk tangguh-tangguh lagi. Doa-doa ni ambil dalam masa ni kuliah kita, habis kuliah ni balik, jangan duk tidur, baca dulu doa ni. Panjang tu, mana panjangnya? Sekejap tu. Apa panjang? Kalau kata panjang kat lemah lah dulu. Pendek doa ni. Tak boleh kata pendek. Sebaris mana panjang. Tak? Allah, kena buat 3 jam boleh. Baik, hadis yang seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fatahassastu fa idza huwa raqi'
au sajid yaqul subhanakallahumma hamdika la ilaha illa ant. Tengok. Wa fi riwayatin fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatan wa yaqul. Tengok cerita Aisyah ni menarik. Cerita Sayyidah Aisyah menarik. Sayyidah Aisyah ni seorang isteri Nabi yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri lain pun sayang belaka, tapi dia ni terserlah sangat cara dia tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu malam saya tidak mendapati Nabi. Dia tidur, mana malam ni malam Nabi tidur di rumah dia. Tiba-tiba sedar tengah malam, tak ada sebelah. Ya Allahu Akbar. Aisyah ni bangun selalu, pergi cari. Rumah dia gelap. Dalam riwayat kata rumah dianya laisa fihi misbah, lampu pun tak ada rumah dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak malu kau rasa kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia akhirat, ketua negara Islam. Aisyah kata rumah kita lampu pun tak ada. Ya, rumah kita ni lampu hak gantung tu, chandelier dia panggil apa ni, kalau salah jatuh atas orang mati syahid, kawan tu besar doa. Nah, lampu tak ada rumah Nabi. Aisyah kata aku pun fatahassas tu, aku duk rasa tengok mana cari duk mana Nabi ni. Lalu aku mencarinya dan aku lihat baginda sedang rukuk dan sujud. Sambil duk baca, tengok. Dia tengok Nabi kita rukuk ataupun sujud, dia baca dalam rukuk dia, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Ingat dah? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Ini tambahan kepada bacaan yang lepas. Maka dalam satu riwayat lain pula, maka tanganku memegang kedua tapak kakinya. Satu riwayat lain Nabi Aisyah kata, aku cari tangan dia ni kena ke tapak kaki Nabi sedang duduk sujud. Sedang sujud, mansubatan, dua kaki dia dekat. Kena situ. Apa jadi dia kata ni? Sedang baginda dalam masjid dan keduanya dalam keadaan tegak. Posisi kaki ketika sujud. Ketika itu dia dengar Nabi kita baca doa ni. Ikut semua ni. Ini kita doa kita nak baca belakang ni. Doa dalam rukuk, dalam sujud ni. Ikut. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udzu bika mink. La uhsi sana'an 'alaik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Kau nak tahu apa derah tu? Dengar tak? Kadang-kadang kita dengar imam baca dalam kunut dia baca ni. Waktu bulan Ramadan, tapi nak ikut tak boleh. Ni kena ikut betul-betul. Ikut. Kita baca pelan-pelan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udzu bika mink. La uhsi sana'an 'alaik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika ant kama asnaita 'ala nafsik.
Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan redha-Mu daripada murka-Mu. Jadi kita minta ni, bertawasul kita dengan sifat Allah Ta'ala, keredaan Allah Ta'ala, kita minta berlindung dengan dia daripada kemurkaan Allah. Dengan keampunan-Mu dari seksa-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari murka-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian atas-Mu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji. Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji atas dirimu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, inilah bacaan-bacaan yang warid, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita belajar untuk kita apa? Untuk kita amalkan. Dalam hadis panjang lagi lah tentang kedudukan kaki waktu sujud, itu kita bicara lebat lain lah. Yang penting yang kita nak hadis dalam pelajaran kita kali ini, iaitulah tentang bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam rukuk dan juga sujud. Jadi terpulanglah kepada kita, kalau kita nak naik taraf, nak upgrade sikit darjat ibadat kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, hafal. Saya ustaz daripada muda sampai ke hari ni. Hari ni pun tidak tua lagi, cuma lama ya homo dak. Dalam solat tak lebih pada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tu lepas pada tu tak ada. Lah. Tak nakkah kita naik taraf ni? Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma fili. Tambah. Bulan ni kalau boleh hafal satu ni, tambah untuk lepas pada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tu, menarik. Sebulan tempoh. Bulan depan masuk pula subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Naik bulan depan pula subhanakallahumma bihamdika. Naik bulan depan pula baca doa kita baca ni, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Berasa ringkah ya tu. Tak terliur ke nak naik taraf kita ni? Berasa? Insya-Allah. Tak usah dikira apa. Aku minggu ni tak ingat ni, tak balik kapur. Tak situ. Tak mau pergi ke mana-mana. Ingat ni baru kena. Barulah kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Peluang yang Nabi kita beri pada kita ni para jemaah sangat besar. Peluang yang Nabi kita beri pada kita ni sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan bimbang. Kita semua ni akan pergi. Kita semua ni akan mati. Apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas, simple, mudah, terpulanglah kepada kita untuk menaik taraf kita ataupun duduklah setakat tu. Macam mana? Tak nasib kita dah nasib kita dah. Tapi nasib kita ni kita kena ubah ke arah kebaik. Jangan duduk di tahap lama, di takut lama itu. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam beberapa bacaan yang lain lagi, zikir-zikir yang khusus, yang mudah, yang ringkas, yang Nabi kita ajar. Insya-Allah kita tak ambil banyak pelajaran ni. Yang kita naknya ingat, sekali belajar hafal, ingat dan amalkan. Itu yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.